Adakah trailer filem ini? Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So, hari ni untuk mulut podcast session kita ada tetamu istimewa daripada Web TV Asia, iaitu grup CEO beliau, iaitu Mr. Fred Chong. How are you? Apa khabar? Apa khabar Zaf? Apa khabar kawan-kawan? Fred Chong merupakan producer dan juga co-producer untuk filem Pulau yang sekarang ini memang sangat hangat diperkatakan oleh kaum sebilang ni, semua orang lah bercakap pasal filem ni kan. So hari ni kita open session untuk berikan peluang untuk Mr. Fred clarify a lot of things, okay. But first, macam biasa, mulut podcast session kita akan kongsikan 3 filem kegemaran you daripada international dan juga 3 filem kegemaran you dalam local punya filem. Sekarang? Ya. Oh, ini tiba-tiba saja. Dari muda sampai sekarang, one of my favorite film mungkin Shawshank Redemption lah. Okay. Lepas tu saya rasa saya suka film Danny Boy tu, yang Millionaire tu. Apa nama tu? Slumdog Millionaire. Slumdog Millionaire. Dan most recently Datuk Tan Sri Michelle Yeoh punya Everything All at Once. Okay. 3 of my favorite film lah. Yang local? Local, dari dulu sampai sekarang, I think The Journey, one of my favorite. The Journey, okay. The Journey, I suka one of Yasmin Ahmad punya movie yang ada music tu, apa nama dia sudah? Talent Time. Talent Time. I suka Talent Time. Satu lagi, let me think. Satu lagi, susah nak. Kalau bukan filem saya, tak boleh. Itu zaman P. Ramlee tu banyak lah. Do Re Mi semua itu. Tapi yalah, lebih kurang gitulah. So, let's get on with let's clarify. Let's talk about the elephant in the room. Okay. Adakah trailer filem ini tujuannya adalah untuk mencucuk dan juga trigger audience sebenarnya? Adakah itu tujuan utama masa trailer tu keluar? Okey, filem ini sudah habis production sejak bulan 12 2021. Okay. Jadi kami from production point of view kan dah lebih kurang 9 bulan we try to come up with satu trailer. Tahu? Lama gila. 9 months. Ada version 1, version 2, version 3. In the end kan, when we finish the film, kita rasa how we nak position film ini. Sama ada film local ke atau ada peluang jadikan international punya film. Jadi semasa itu ada lagi satu film saya yang baru keluar, iaitu Juang. So Juang was very local. Tapi dia when I talk to streaming partner macam Netflix ke, macam Amazon semua kan, dia orang suka sangat. Jadi from that point of view, I rasa mungkin kan filem baru ini ada potensi pergi international lah. Jadi dan filem ini I punya executive producer pun seorang dari Amerika, Michael Helfman. Jadi dia punya intention juga. Nah, kalau ada peluang kan, dia harap boleh bawa satu Malaysian film kan, yang ada elemen-elemen yang boleh pergi commercial mass market di antara bangsa punya. Jadi from that point of view, kami decide lah how do we want to position the trailer. Iaitu itu sebab dia memang ada macam international punya flavor sikit lah. Dan kalau dari segi international kan, apa yang audience antarabangsa kan akan be interested tentang cerita Malaysia. Itu sebab tu kan ada banyak-banyak elemen we decided to do yang edisi yang semua orang tengok tu lah. Jadi from my point of view kan, semasa saya siapkan tu trailer, I pun rasa okay, ini international, but at the same time kan, mungkin dia akan ada sikit tak sesuai untuk local punya ni lah. Mungkin ada bunyi, ada suara yang tak seronok lah. Saya rasa mungkin ada kemungkinan begitu. Tapi saya tak betul-betul tak sangka dia akan jadi meletup sampai kontroversi yang
yang berlaku sebegitu. Itu memang bukan saya punya. Saya rasa dia memang ada flavor international, tapi saya tak sangka akan jadi begitu. Jadi, on hindsight sudah 1-2 bulan sudah, saya pun rasa saya pun kecewa dan saya nak cakap sama Zaf kan, memang saya nak minta maaf lah. Itu bukan saya punya intention untuk buat sesiapa yang tak, itu bukan intention kami lah. Tapi saya nak minta maaf lah kalau ada apa kesalahan atau apa-apa yang orang rasa tak macam ada kesengaja nak buat apa-apa yang turunkan moral atau buat bawa orang merosakkan otak semua orang kan, itu bukan betul-betul intention kami yang nak buat lah. Right. Zaf dipahamkan filem ini sebenarnya telah lulus LPF, betul ke? Ya, itu there's another reason lah. Saya pun rasa confident juga when saya upload trailer tu kerana filem itu sudah diluluskan. Ada 4 syutingan tapi itu sudah diluluskan. Lepas tu yang cut trailer ni kami juga submit bagi LPF. LPF juga luluskan versi yang sekarang yang orang yang tak gembira tu, versi tu juga diluluskan. Poster diluluskan. Maksudnya bukan langkau LPF lah untuk trailer tu. Memang LPF tengok trailer. Sudah tengok. Yang LPF kan dia punya responsibility. Dia bukan macam saya sudah tengok filem ini, saya tengok trailer tu, nanti saya bandingkan ada apa kebezaan dua-dua ni. Dia bukan begitu. Dia tengok trailer, dia akan review trailer, dia tengok filem, dia akan review film independently. Jadi ada dalam filem ada bapa yang tak ada di dalam filem. That is correct. Tapi itu bukan consideration LPF tau. Dia view trailer dari segi trailer ini. Ada babak yang semua orang nampak tu, dia orang rasa okey. Bukan like dia tak suruh saya cut apa-apa. Dia pun tak tanya saya, babak ini ada dalam filem tak? Kerana kedua-dua ni akan disemak independently. So, based on your answer tadi tu, is it confirm yang trailer sebenarnya ada scenes yang tak ada dalam filem? Trailer itu memang ada scene yang tak ada dalam versi Malaysia version. Itu sebab trailer ni memang antarabangsa. Kerana yang scene you nampak dalam trailer antarabangsa tu akan dikeluar di antarabangsa punya version. Okay, faham. Okay, next. Dan version itu, I'm happy to say that version antarabangsa akan dikeluar di Singapura dan juga di Indonesia. Mungkin di Vietnam juga, Brunei, Vietnam. I was informed before this, it was going to be in a platform, right? In a Bukan di cinema Indonesia. Cinema. Yes. Wow. Okay. Same distributor sama Munafik. So okay. saya pun rasa gembira lah. Congratulations. Okay, berkenaan dengan kita berbalik lah sebelum rasanya persoalan tentang kontroversi tu semua dah terjawab dah. Okay. Cuma ada satu perkara yang Zaf terlintas lah dalam kepala otak kan. Kenapa memilih Miss Puyi sebagai salah seorang pelakon dalam filem ni? So daripada perspektif Fred lah, mungkin Fred ada terlibat ke apa ke, ataupun orang lain yang memilih dia ke. So saya rasa dari segi casting kan, skrip sudah dikeluar. Jadi ada banyak watak. One of them is a Malaysian Chinese girl yang memang more international lah. Jadi syarikat saya Web TV Asia, we manage lebih kurang 350 YouTube channel tau. Dan salah seorang channel tu adalah Puyi punya channel lah. Jadi we've known her for a long time. Dan she bagi tahu kami kan, she is going to quit dia punya OnlyFans. She wants to look at new opportunity dari segi film, dan dia akan tukar career dia jadi DJ. Jadi timing tu kan saya rasa if you have this plan kan, mungkin movie platform will be a good way for you to change your transition your image lah. Jadi itulah we let her try this, and she really wanted to do something together.
Dan watak itu memang memang Kena dengan dia. kena lah, suitable dengan dia. Nama Kitty saya rasa, dan dari segi story dia macam dream girl, watak Vikal, like she's the dream girl. So I believe I'm looking for someone who is a dream girl lah. Jadi saya rasa dia memang sesuai lah. Then of course she already told me 1 year from now I'm going to quit OnlyFans. Jadi filem ini akan dikeluar lebih kurang timing betul lah. Saya rasa okay, it's good for her to try lah. The most important, she has the intention to transition. Why not for us to give her that opportunity? I think that's a good move for her lah. Alright. Ada lagi satu tentang persoalan berkaitan dengan Miss Puyi juga. Sebelum ni Zaf ada terserempak dengan satu stunt di mana mereka berdua ini bukan Puyi, benda orang lain. Mereka dua ini berpacaran untuk menaikkan produk yang diorang sedang di-endorsekan tu. Diorang memang intentionally kononnya berkapal untuk menaikkan produk tersebut. Adakah hari tu baru saja viral Puyi dengan Mark Ordy kan? So adakah mereka berdua ini couple based on you guys punya ni untuk menaikkan nama pulau ke ataupun tidak? Bukan, langsung bukan begitu. So maknanya diorang bercinta after film lah. After film. 10 tahun lalu saya buat satu filem nama dia Hantu Gangster. Okay. Semasa tu I pun pilih Farid Kamil sama Diana Daniel. Sekarang sudah jadi bapa mamak, sudah. Jadi you never know, matchmaker kan. Tapi betul, semasa saya cast Mak Odi, saya cast dia watak lain tau. Saya cast Mark jadi Vika punya itu role. Tapi director rasa Mark terlampau handsome. Jadi I pun rasa sorry Mark, you tak sesuai ni. Tapi ada satu watak yang tak sepenting, you boleh try tak? Apa watak tu? Itu watak tu Puyi punya boyfriend dalam cerita tu. Tapi dia dialog memang kurang sikit lah. Dia pun okay lah, let's try that. Jadi dalam shooting diorang ended up jadi couple dalam movie tu lah. Tapi saya tak sangka lepas tu memang jadi couple in real life lah. Itu bukan plan saya. Itu accident lah. Saya pun I rasa fate lah. Fate. Ini memang sudah plan di atas, saya tak tahu. Okay. Nice. So next question is kontroversi ni dah berlarutan hampir berbulan. Okay, ramai gila orang kecam tentang filem ni. Even Iqmal Amri tadi pun dah clarify tentang dia punya statement semua tu kan. So bagi Fred tahu ke update masing-masing pelakon semua tu? Apakah reaksi mereka menerima this kind of hentaman dan juga kecaman semua ni? I rasa sebagai producer kan, saya pun nak minta maaf kepada cast saya semualah. Kerana diorang punya intention, semasa saya jumpa diorang, cast diorang kan, intention pulau ini adalah we want to do yang the first macam multi-racial punya filem seram di Malaysia. Macam betul-betul Cina, Melayu, India, Eurasian semua bergabung begitulah. Itu intention saya. That's how I position the film bagi cast saya. Diorang support idea ni, diorang pun very dedicated and buat movie ni. Dan ini movie pulau tau. Jadi shooting dekat Langkawi, shooting dekat gua, kena diving, diorang nak take diving lesson, kena masuk hutan, saya nak bawa bomba, air, hujan, diorang semua sejuk-sejuk begitu. They went through so much for this movie. Dan sekarang movie trailer keluar, banyak suara, banyak laporan semua-semua kan. Tapi ini tak berkaitan dengan diorang punya talent atau diorang punya involvement dalam movie tu tau. Jadi tapi diorang juga kena hentam. Macam Alif, macam Amelia, macam Puyi, macam banyak kena hantam juga. Jadi saya rasa saya pun nak minta maaf lah. Ini bukan intention producer atau kami nak macam hypekan in movie. Saya rasa pun tak fair untuk diorang kerana diorang put in so much effort kan. Amelia, this is like Amelia's first major heroine lead role. Dia pun dapat pressure juga. Iqmal, saya rasa
you know when he was questioned tentang ini kan jawapan dia pun kena twist sikit. Saya pun rasa itu bukan dia punya fault lah. Semua orang pun ada pressure. Ini kas-kas yang muda yang betul-betul tengah naik, diorang pun ada pressure juga. Jadi mungkin kadang-kadang diorang jawab tak lancar ke, tak professional kan. Itu saya pun I hope audience bagi diorang chance lah, dan media juga bagi diorang chance lah. Jangan hantam diorang pun talented. That's what my intention is. I nak assemble yang the most talented new generation of artists from Malaysia come together do movie Pulau ini. That was the intention. Jadi I betul-betul harap filem ini boleh showcase diorang punya talent. Showcase bukan saja talent from Malaysia, but showcase Malaysian to the international audience lah. Itu saya punya harapan lah. Jadi saya pun rasa a bit unfair for them lah. I hope audience bagi diorang peluang lah. Memang support diorang lah. Alright. Okay. Alright. Next question. After the hentaman, kecaman dan kontroversi, ada yang sampai nak boycott filem ni kan. Apa daripada perspektif producer yang memberi kesan terhadap filem ni? Adakah filem ini masih lagi ditayangkan ikut plan, ataupun ada yang boycott ataupun ada yang tarik diri ke apa ke? Boleh kongsikan? Saya rasa kan filem industri Malaysia memang tak senang lah. Kerana you nak cari investment ke, you nak cari laburan untuk buat filem ni kan. Jadi industri ni tak besar sangat. Jadi we need each other. We need support from investor, we need support from sponsors, semua ni lah. Jadi filem ini memang sepatutnya ada banyak sponsor nak support, kerana diorang rasa ini film ada good intention, good objective. Tapi selepas kontroversi ini kan, jadi kebanyakan sponsor pun terpaksa kena pull out lah. Kerana diorang rasa kalau ada kontroversi, mungkin brand diorang tak sesuai untuk be associated with film ini. Jadi sebelum ini saya memang sudah planning marketing, macam Juang punya marketing, banyak billboard ke, banyak semua saya dah prepare, semua kena tarik balik lah. Tu saya rasa ini unfair untuk kami, but also unfair to the cast lah. We have big planning for promotion and marketing, tapi sekarang kena tarik balik lah. Jadi saya rasa memang kalau orang rasa nak punish kami, ini punishment sudah cukup lah. Saya rasa tak. What I can do now is I nak rayu kepada semua yang belum decide nak tengok atau tidak, memang bagi peluang lah. Give this movie a chance. Give the cast. Ini yang generasi yang paling talented di Malaysia, all in one dalam movie ini. Saya rayu bagi diorang peluang lah, and support movie Pulau lah, saya rasa. Alright. Mr. Fred dah berayu, but Zaf macam biasa akan tengok dulu filem tu, nanti kan review di channel YouTube Pure Pixels. I think that's it. Ada lagi nama? Alright, so I think that's it. Thank you so much kepada Mr. Fred sebab sudi ditemu ramah pada hari ini. Jangan lupa untuk saksikan filem Pulau pada 9 hari bulan 3 ini di seluruh Pawagam Malaysia. So itu sahaja untuk hari ini. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaf Vlog dan juga Mulut Podcast Session yang akan datang. Thank you. Terima kasih. Bye-bye. Alright, settle. Okay. Ngam. Thank you, man. Cukup hangat tu tidak? Okay, saya rasa. Habis dah luahkan semua kan? Yalah, the most important thing is honesty lah. Betul. Nak bagi tahu betul-betul apa yang berlaku. Dan there's one word kan, saya sudah tua lah, yang saya always remember is if you try to please everyone, you would end up pleasing no one. So you must decide who you are, and you would never be able to please everybody lah. Itu saya tahu lah.